Sultan Pahang kemungkinan dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. MARA beri kelonggaran bayar yuran secara ansuran atau tangguh bayaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azaria Tagaya. Sultan Pahang, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menyerahkan kepada takdir dan ketentuan Allah berhubung kemungkinan baginda dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Dalam masa yang sama, baginda turut mendoakan supaya pemilihan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja pada 24 Januari ini menjadi keputusan yang terbaik untuk negara. Ketika ini saya tak dapat nak menyatakan lagi. Kalau sudah pun tercatat saya ke situ, ke situlah saya. Dia ada surah. Dalam surah Yasin kan, ayat 82. Patut kita semua tengok ayat itu. Baru kita faham apa maksud saya. Saya berdoa supaya pilih yang terbaik. Tak kira proses mana sekalipun, berdoa supaya pilihan itu pilihan yang terbaik untuk negara. Tak kira siapa sekalipun. Titah baginda, fokus utama kini ialah istiadat pemasyhuran dan angkat sumpah sebagai Sultan Pahang ke-6 di Istana Abu Bakar, Pekan Pahang Selasa ini. Baginda diumumkan sebagai Sultan Pahang ke-6 berkuat kuasa serta-merta semalam bagi menggantikan ayahandanya Sultan Ahmad Shah yang gering. Sultan Abdullah ditemui media selepas solat subuh di Masjid Imam Ash-Shafi'i Kota SAS di Indra Mahkota Kuantan, Pahang pagi tadi. Baginda turut bertitah menerima tanggungjawab sebagai Sultan Pahang yang baru dengan penuh keinsafan dan amanah serta kepercayaan perlu digalasnya untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat. Saya akan beri segala usaha saya lah dalam apa bidang sekalipun supaya dapat menentukan kesejahteraan rakyat, sentiasa dibela dan dengan kerjasama dengan pihak kerajaan, tak kiralah kerajaan mana sekalipun, kerajaan negeri ke kerajaan persekutuan, kita harus mempunyai satu hubungan yang baik, hubungan semangat kerjasama untuk membantu dan membela rakyat yang memerlukan bantuan ataupun pertolongan. Majlis Amanah Rakyat MARA memberi kelonggaran kepada pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah B40 yang kurang berkemampuan untuk membayar yuran pendaftaran ke Maktab Rendah Sains MARA MRSM secara ansuran atau memohon penangguhan bayaran. MARA dalam satu kenyataan hari ini berkata pelajar yang tidak berkemampuan untuk membuat pembayaran sepenuhnya pada hari pendaftaran diminta memaklumkan kepada pengurusan maktab bagi memohon penangguhan bayaran atau melunaskan secara ansuran. MARA menetapkan bayaran yuran pendaftaran bagi pelajar baru tingkatan 1 dan 4 untuk kemasukan ke MRSM 2019 sebanyak RM342. Sebahagian besar yuran itu untuk kegunaan dan menampung aktiviti pelajar sepanjang pembelajaran mereka di MRSM. MARA turut memperkenalkan program bantuan untuk pendidikan MARA, Budi, dalam usaha membantu golongan pelajar miskin tegar. Menerusi skim Budi, pelajar yang terpilih tidak dikenakan sebarang bayaran yuran. Malah turut dipertimbangkan untuk mendapat bantuan wang saku berjumlah RM50 sebulan serta pengecualian bayaran wang caruman sebanyak RM60 sebulan. MARA mensasarkan 500 pelajar ditawarkan skim Budi bagi tahun ini. Bantuan itu ditaja beberapa syarikat berkaitan kerajaan GLC dan juga pusat zakat. Disempurnakan oleh Vivo V11 dan Vivo V11i. Kerajaan Negeri Sabah akan mengenal pasti skim yang lebih teratur dan terancang dalam memastikan pembangunan kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah mencapai matlamatnya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal berkata, ada skim yang diperkenalkan sebelum ini gagal mencapai objektif berkenaan sekaligus gagal membebaskan penduduk dari kepompong kemiskinan.
Kita akan lihat dan kita akan teliti secara mendalam bagaimana rancangan-rancangan seumpama ini akan dapat kita tingkatkan daya upaya dan kita mempunyai struktur dan sistem yang lebih teratur untuk membolehkan supaya kita boleh bantu rakyat dan penyertaan mereka lebih kelihatan daripada berbanding hanya agensi kerajaan yang memainkan peranan. Beliau sebelum itu merasmikan perayaan Ilau Panawari 2019, pesta kebudayaan kaum Murut sebagai menandakan bermulanya tahun baru di daerah terpencil Sepulut, Pensiangan, Sabah. Katanya skim yang lebih terancang itu adalah untuk memastikan penduduk dibantu sebaik mungkin termasuk memasarkan hasil pertanian mereka serta mendapatkan ilmu khususnya dalam bidang pertanian moden. Pada majlis ini, Datuk Seri Muhammad Syafiee mengumumkan peruntukan RM550,000 bagi menaik taraf tapak tamu Sinsingon serta pam air di Sekolah Menengah Kebangsaan Sepulut. Ia termasuk menaik taraf 5 jalan di kawasan berkenaan. Kementerian Kesihatan digesa memperluaskan kawasan larangan merokok di tempat kerja termasuk kawasan tertutup di tandas serta tangga pejabat. Gesaan itu dibuat Pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH Tan Sri Lilam Tai yang menyeru pihak kementerian mengadakan perbincangan lanjut bersama majikan berhubung cadangan berkenaan. If they want to smoke, please go outside the building, but don't smoke inside the building, even in the toilet. Because for those who are non-smokers, when they go into a toilet, it's full of smoke and it takes some time for the smoke, to go off. It will be a very, very bad experiences for them and will certainly affect their health. Beliau ditemui selepas melepaskan 2,000 peserta program My Jantung Kuran 2019, Anjuran Pertubuhan Pengamal Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia MOSPA di Putrajaya pagi tadi. Katanya ketiadaan ruangan merokok menyebabkan perokok yang mengambil kesempatan membebaskan asap rokok di ruang tertutup seperti tandas. Sehubungan itu katanya Kementerian Kesihatan diminta mengadakan perbincangan bersama majikan termasuk mewujudkan ruangan merokok. Sebanyak 23 kawasan diwartakan sebagai kawasan larangan merokok di bawah Peraturan Kawalan Hasil Tembakau Pindaan 2017. Ini termasuk restoran dan kedai makan terbuka, premis kerajaan, lift atau tandas awam serta kawasan di dalam kompleks membeli belah. Bekas timbalan pengarah sebuah agensi kerajaan dan seorang pekerja swasta yang direman bagi membantu siasatan menerima suapan RM270,000 bagi mendapatkan projek berkaitan pemberian perkhidmatan sejagat USP dibebaskan hari ini. Kedua-dua individu itu sebelum ini ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selama 4 hari bermula Khamis lalu. Magistrate Nik Muizzuddin Nik Mohamad membenarkan kedua-dua lelaki berusia 42 dan 43 tahun itu dibebaskan dengan jaminan RM5,000 dan RM2,000 seorang dan seorang penjamin. Terdahulu, kedua-dua suspek tiba di Mahkamah Magistrate Putrajaya pada pukul 9 pagi. Suspek dipercayai menerima suapan daripada pekerja syarikat berkenaan sebagai balasan ke atas kelulusan projek yang dianugerahkan kepada syarikat terbabit. Kedua-dua suspek ditahan di sebuah pusat membeli belah sekitar Putrajaya sehari sebelum itu. Ia dipercayai berkaitan penerimaan wang tunai berjumlah RM50,000 iaitu baki jumlah wang rasuah sepatutnya diterima suspek. Suspek didakwa menerima wang suapan itu secara berperingkat sejak 2015 oleh syarikat terlibat sebagai ganjaran kerana menganugerahkan projek berkenaan. USP adalah usaha kerajaan memperluas jaringan komunikasi dan multimedia khususnya bagi kawasan dan masyarakat yang kurang mendapat perkhidmatan itu. Kes disiasat di bawah Seksyen 17(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Pasukan Polis Merin Sabah menggagalkan cubaan seorang lelaki tempatan untuk menyeludup keluar 25 tong gas cecair petroleum LPG ke Filipina melalui perairan Sumsum di Semporna, Sabah semalam. Suspek berumur 25 tahun itu yang menggunakan sebuah bot pam dikesan dalam keadaan mencurigakan di kawasan perairan berkenaan kira-kira jam 12.50 tengah hari. Komander Pasukan Polis Merin Wilayah 4 Sabah, Assistant Commissioner Muhammad Pajri Ali berkata, siasatan awal mendapati suspek
suspek gagal menunjukkan sebarang dokumen sah atau surat kebenaran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna untuk membawa keluar barangan kawalan. Suspek kini ditahan untuk tindakan lanjut. Nilai rampasan dianggarkan lebih RM15,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Kerajaan digesa melarang pengeksportan ayam yang kini berdepan masalah kekurangan bekalan. Pengarah urusan Maiden Mohamad Holdings Berhad, Dato' Amir Ali Maiden berkata, masalah kekurangan bekalan menyebabkan kenaikan harga ayam secara mendadak. Malah bekalan ayam untuk pasar raya Maiden berkurang 50% kerana pembekal berhadapan kekurangan bekalan. Bercakap kepada FMT, beliau berkata ayam habis dijual di pasar raya menjelang tengah hari. Kekurangan bekalan ayam menyumbang kepada kenaikan harga daripada RM6 sekilogram kepada RM9 sekilogram. Harga ayam turut dilaporkan naik secara mendadak daripada RM7.70 sekilogram kepada RM10 sekilogram di Johor Bahru baru-baru ini. Kebanyakan ayam dikatakan dieksport ke Vietnam yang mengalami kekurangan bekalan akibat penularan wabak selsema burung H5N1. Harga ayam dari ladang juga meningkat berikutan harga makanan ternakan itu lebih tinggi dan nilai mata wang ringgit yang lebih rendah. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri Dato' Indra Khairul Zaimi Daud, 47 tahun, dilantik sebagai Ketua Pengarah Jabatan Imigresen yang baru berkuat kuasa esok. Beliau menggantikan Datuk Seri Mustafar Ali yang bersara daripada jawatan itu pada 31 Disember lalu. Dalam satu kenyataan, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Seri Alwi Ibrahim berkata, Dato' Indra berpengalaman dalam bidang pengurusan keselamatan dan imigresen, pemegang sarjana dalam jurusan strategi dan diplomasi dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ini juga bertanggungjawab terhadap dasar berkaitan hal ehwal imigresen, pengurusan pekerja asing dan hal ehwal pendaftaran negara semasa ketika menjawat timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan KDN sejak Julai 2018. Dato' Indra memulakan kerjaya dalam perkhidmatan awam pada Disember 1996 di Jabatan Perkhidmatan Awam diikuti Kementerian Pembangunan Usahawan, Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan sebelum ke KDN. Akibat dilanda ribut, 11 kediaman di 3 taman perumahan di Seremban rosak kira-kira pukul 2.30 petang semalam. Dalam satu kenyataan, Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Seremban berkata, rumah rakyat Sikamat paling teruk terjejas dengan 7 kediaman rosak akibat ribut. 2 lagi taman perumahan yang terjejas, Taman Desa Permai dan Taman Desa Ru yang masing-masing 2 rumah yang rosak. Bagaimanapun, kesemua 43 mangsa selamat dan enggan berpindah. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM turut turun ke lokasi dan mengagihkan kemah kepada mangsa terjejas petang semalam.